Introduction to Maths. Okay. Mana-mana student yang cikgu akan ajar, kan, yang cikgu akan ajar, cikgu mesti akan buat intro ni. Cikgu terpaksa buat intro ni. First class terpaksa. Okay, sebab apa? Sebab introduction adalah bahagian yang paling penting sekali dalam mana-mana subjek. Okay, dalam mana-mana subjek. Jadi kalau kamu terlepas intro, insya-Allah kamu banyak loss. Okay, banyak loss. Okay, bila kamu belajar subjek tu. Sama juga macam bila kamu tengok movie, kamu terlepas bahagian intro. Memang kamu akan banyak bertanya dengan orang kat sebelah. Kan? Tanya, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Sampai orang sebelah tu pun dia menyirat je dengan kamu sebab apa asyik tanya je. Dia nak tengok movie. Siapa suruh kamu terlepas intro? Okay, jadi banyak benda yang kamu jadi tak faham. Okay, jadi pertama sekali, okay, kita akan pergi benda yang sangat orang kata macam soalan ni pun nak tanya. Okay. Okay, yang pertama adalah, okay, apa itu matematik? Okay, apa itu matematik? Subjek matematik itu sendiri. Okay, mostly ramai orang akan kata matematik ni adalah subjek mengira lah. Okay, subjek mengira. Ya, betul subjek mengira, tetapi bukan itu sahaja. Itu description yang bagi cikgu adalah sangat shallow. Okay, now matematik ni basically adalah satu ilmu untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari jawapan, untuk kita buat keputusan. Okay, mudah saja. Okay, kita nak menyelesaikan masalah dan mostly kita melibatkan pengiraan. Now, apa yang student tak tahu ataupun ramai yang tak sedar adalah matematik ni terbahagi kepada dua bahagian. Now, dua bahagian ni sangat penting. Okay, dan sangat, kalau kamu faham dua bahagian ni, okay, kamu akan tengok matematik ni dari satu sudut yang berbeza. Okay, satu level yang lebih tinggi. Okay, nah, yang pertama adalah, okay, mudah saja, dia adalah bahagian simbol. Nah, bahagian simbol ni mudah saja. Okay, nombor daripada 1 sampai 9. Semua orang tahu. Okay, sebab tu daripada 1 kamu belajar nombor 1 sampai 9. Bila 9 tiba-tiba ada 10 baru kamu belajar kosong. Macam terbalik. Mula-mula, okay, itu tak kisah tolak tepi. Sebab kamu dah pandai nombor 0 sampai 9. Dan kamu belajar operasi. Tambah, tolak, darab, bahagi, punca, kuasa, faktorial, apa lagi? Okay, kuasa, kurungan, ketaksamaan, okay, dan simbol-simbol lain. Okay, sama dengan, lebih besar, peratus, dan mungkin currency. Okay, itu simbol. Semua orang biasa dengan simbol ni. Nah, bahagian yang selalu dilupakan adalah, okay, bahagian yang namanya adalah bahasa. Nah, bahagian bahasa ni, ini yang selalu dilupakan oleh student dan inilah yang menyebabkan sebenar-benarnya kenapa student susah sangat nak belajar matematik ni. Okay, dia belajar tak faham, dia baca soalan tak faham adalah disebabkan bahasa sebenarnya. Okay, sebab apa macam ni? Nah, bahasa pula terbagi pada dua bahagian. Okay, dua bahagian. Yang pertama adalah bahasa am. Okay, bahasa tu sendirilah. Contohnya, okay, bahasa am ni adalah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, Mandarin ke, Tamil ke, Urdu ke, Jepun ke, Mandarin ke. Okay. Kalau ada orang ajar cikgu ataupun cikgu belajar matematik dengan bahasa Jepun, cikgu memang tak dapat. Sebab apa? Cikgu tak reti bahasa Jepun. Mudah saja. Kamu, insya-Allah kamu belajar matematik dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Insya-Allah. Okay, mungkin ada kat sini bahasa Mandarin. So far STM tu je kot. Cikgu tak pasti dengan bahasa lain yang ditawarkan. Okay, untuk matematik. Okay, bahasa am ni mudah sahaja. Okay, now bahagian kedua dalam bahasa ni nama dia adalah bahasa bidang. Okay, bidang apa? Bidang matematik lah. Jadi ada perkataan, okay, sama ada dia dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, okay, yang khas untuk subjek matematik. Okay, ataupun bidang matematik tu. Macam mana contohnya? Apabila cikgu kata, okay, katakanlah bahasa Melayu, perkataan beza. Cari beza antara 9 dengan 8. Kamu tolakkan. Okay, maksud perkataan beza dalam matematik tu berbeza daripada bahasa Melayu. Okay, kemudian, okay, katakanlah perkataan kuasa 2. Okay, poligon sekata. Apa maksud dia? Okay, kalau dalam bahasa Melayu, tak ada. Maksudnya, tak ada. Yelah, tak ada lah sebab dia adalah bahasa bidang matematik. Okay, ataupun kita kata selari. Apa maksud selari? Lari bersama-sama ke? Okay, bukan. Itu bahasa matematik lain maksud dia. Okay, kalau ada bahasa Inggeris, tiba-tiba dia kata isosceles triangle. Apa kejadiannya isosceles triangle itu? Okay, jadi kalau kamu tak faham maksud perkataan tu, di situlah kamu akan jumpa masalah. Okay, jumpa masalah. Sebab apa? Kamu tak faham. Bila kamu tak faham, most of the time, sebab tak faham kita tak boleh nak buat apa.
Okay, itu cerita pasal apa itu matematik. Okay, nampak macam benda ni pun nak cerita. Yes, benda ni kena cerita sebab dia sangat penting. Okay, now seterusnya cikgu nak cerita pasal kenapa. Okay, ni is part of introduction. Okay, first tadi cikgu dah share pasal apa itu matematik, kemudian cikgu akan share pasal kenapa student hilang markah. So sebenarnya ada banyak tapi cikgu akan sentuh 3. Okay, 3. 3 yang okay. 3 yang utama. Nombor 1, nama dia adalah disebabkan cuai. Cuai ni ramai orang tahu, ramai orang sedar, tetapi ramai yang tak sedar cuai itu sebenarnya macam mana. Ataupun ramai yang tidak dikupaskan tentang cuai ni. Okay, now cuai ni mudah saja. Kalau tanya cuai itu apa? Okay, maka cikgu akan jawab, cuai itu kamu tahu tapi salah. Okay, kalau kamu tahu tapi tersalah, maksudnya tak sengaja salah lah, maka itu cuai lah namanya. Tetapi kalau kamu tahu tapi kamu sengaja salah, itu bukan cuai, itu nama dia cari nahas. Okay, ada perbezaan yang sangat ketara di situ. Okay, now bila kata cuai, dia terbagi kepada 4. Nombor 1, dia cuai ni kan dia tak sengaja. Okay, tersalah baca. Bila kamu tersalah baca, tersalah faham dan tersalah lah buat. Habis, tersalah baca. Okay, segi 4 dengan segi 4 sama, segi 4 tepat lain. Okay, lepas tu kamu tersalah baca. Okay, nombor 2 adalah kamu tersalah tulis ataupun tersalah salin. Yalah, okay, bila kamu nak kira, kamu copy balik. Okay, kamu copy balik, tambah jadi tolak. Tolak jadi tambah. That's it lah. Disebabkan kamu tersalah salin macam tu je, hilang terus 10 markah. Okay, cikgu pernah ada kes macam tu, bukan cikgu lah, student cikgu. Okay, sebab tu cikgu cerita lah kan. So dia tersalah tulis ataupun tersalah salin. Okay, itu nombor 2. Okay, nombor 3 dia tersalah tanda. Nah, tersalah tanda ni sama ada objektif ABCD, kamu kira-kira dapat tapi tersalah lah. Okay, kamu tersalah dapat tapi kamu tersalah tanda. Okay, jawapan dia kamu kira dapat A, tiba-tiba kamu tanda B. Biasanya dalam MX ni tak adalah ABCD objektif ni. Tetapi tersalah tanda yang lain adalah dari segi kamu labelkan. Okay, bila kamu tersalah label, kamu tersalah lah buat pengiraan. Mudah saja bila kamu nak buat persamaan. Okay, now yang keempat nama dia adalah tersalah kira. Now, bila tersalah kira ni kan, bila tanya tersalah kira ni dia macam ni. Benda tu pengiraan yang mudah. Kamu tahu, ingat kamu tahu tapi tersalah. Contohnya 3 darab 2, kamu jawab, jawapan dia 5. Maka salah lah sebab 3 darab 2, jawapan dia 6. Okay? Itu pernah berlaku pada cikgu masa cikgu umur 15 tahun. Okay? Dan sebenarnya banyak kes-kes macam ni, kecuaian ni. Okay? Mungkin kamu ada yang tersengih di situ sebab kamu rasa macam, oh aku macam tu lah, memang. Okay? Kalau kamu tak ada, bagus, Alhamdulillah. Tapi kalau kamu ada, ini yang kamu nak kena take note, yang kamu kena perbaiki. Okay, now seterusnya alasan sebab kedua kenapa student hilang markah. Okay, sebab kedua kenapa student hilang markah, nama dia adalah sebab tulisan buruk. Okay, tulisan buruk. Nah, tulisan buruk ni macam mana? Okay, basically bukan cerita dia cikgu ataupun pemeriksa nak baca tak boleh. Tak, bukan. Tak payah tengok bahagian situ. Tengok pada diri kita sendiri. Okay, apabila kamu tulis, kamu sendiri baca balik sama tak seperti apa yang kamu tulis? Kalau kamu boleh baca dengan perfect, tak ada masalah. Okay? Masalahnya bila kamu sendiri baca, mula kamu tulis, tengok lagi sekali, dia jadi lain. Itu bermasalah. Okay? Kenapa? Bila tulisan buruk ni, mula-mula tulis lain, tengok lagi sekali, jadi lain. Especially nombor 8, 0, 6, 4, 9, huruf X. X boleh jadi N, A, macam 9, benda-benda macam tu Okay. Now, bila dah lain, bermaksud, kamu dah salah baca lah. Bila dah lain, salah baca. Lepas tu bila kamu nak mengira, kamu salin, salah salin. Okay. Lepas tu mungkin salah tanda juga. Okay. Lepas tu boleh jadi salah kira lah. Okay. Sebab tulisan tu dah lain. Kamu sendiri tengok lain. Okay, bukan tak payah tunggu pemeriksa, kamu sendiri tengok lain. Mula-mula kira 414. Tiba-tiba bila kamu salin balik, kamu kira tu sebagai 919. Dah lain lah. Okay, maka bila tulisan buruk ni, cikgu selalu kata bila tulisan kamu buruk, kamu akan dapat satu package yang namanya adalah package kecuaian. Sebab apa? Semua tu adalah kecuaian tu. Okay, sebab tulisan kamu buruk. Okay, tu yang
Nombor 2. Okay. So, poin yang ketiga. Okay. Tadi poin yang pertama dia cuai. Nombor 2 tulisan buruk. So, bila tulisan buruk ada package kecuaian. So, siapa tulisan dia cantik tu Alhamdulillah, tak ada masalah. Okay. So, hilang. Tak adalah package kecuaian tu. Tapi tak bermaksud anda tak cuai. Okay. Jadi, poin yang ketiga nama dia adalah poin calculator. Okay. Calculator yang macam ni lah. Okay. Mungkin kamu punya lagi hebat daripada cikgu. Kamu guna yang warna silver tu kan, Casio. Okay, kalau Casio tu dia macam hebat sikit lah. Tapi still, calculator ni boleh jadi punca kenapa kamu hilang markah. Okay, kenapa? Nombor 1. Kamu kena tahu, calculator ni sebenarnya adalah kawan kita dan lawan kita. Okay, kawan dan lawan. Okay, dia bergantung kepada macam mana calculator ni treat kita ataupun macam mana kita treat calculator ni. Biasanya macam mana calculator ni treat kita lah. Okay. Kalau dia memudahkan, okay, kalau dia memudahkan pengiraan yang kamu ambil masa, okay, maka dia menjadi kawan lah. Tapi kalau pengiraan yang mudah, kamu terpaksa guna calculator, so dia memanjangkan masa pengiraan, jadi masa tu dia jadi lawan. Okay. Sebab banyak student, okay, bila dia jumpa calculator ni pada form 1, umur 13 tahun, dia macam, oh senanglah pakai matematik. Yes, senang, betul kalau ada calculator ni. Kalau kamu pandai guna. Masalahnya apabila 3 darab 3 pun kamu kena tekan calculator, 40 tambah 20 pun kamu kena tekan calculator. Masa tu apa yang berlaku adalah otak kamu sebenarnya dah degenerate. So dah regress. Apa yang berlaku adalah kamu ghostan balik ke belakang. Okay, dia macam kereta. Kalau kamu lama tak guna, kereta tu akan rosak. Okay, kereta tu akan berkarat. So samalah juga dengan otak kita. Jadi kalau pengiraan yang mudah, kamu terpaksa guna calculator, maka tolong berjaga-jaga. Okay, kamu boleh train lah diri kamu. Okay, so tu okay. Nak train diri kamu tu ada banyak cara. Okay, tapi tu put aside dulu. Okay, now, bukan setakat tu sahaja. Okay, kenapa kalkulator ni menyebabkan student hilang markah? Tadi satu, kalau dia jadi lawan, dia melambatkan kerja kita, melambatkan pengiraan kita. Okay, padahal sepatutnya kalkulator ni dia memudahkan kita. Okay. So nombor satu dari segi masa. Nombor dua adalah dari segi perangai kalkulator ni. Okay, perangai kalkulator. Contohnya, sekejap cikgu minum. Bismillah. Kalau cikgu kata 100 kuasa setengah. Okay, 100 kuasa setengah. Dan cikgu tulis macam okay, kamu boleh, kalau ada kalkulator boleh try test. Okay. Kalau kamu ada, okay, kamu kena buat, kamu kena kira 100 kuasa 1/2. Macam ni lah lebih kurang. Nampak kan? Okay. 100 kuasa 1/2. Okay. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kita tengok. Okay, cuba kamu tekan kalkulator sekarang dan beritahu cikgu berapa jawapan yang kamu dapat. Cikgu teringin nak tahu jugalah. Dan cuba typekan berapa jawapan yang kamu dapat. Okay. 100 kuasa 1/2 macam ni. Okay, berapa yang kamu dapat? Nampak tak? Okay, lebih kurang macam ni. Okay, 10, 10, 10, 10. Okay. Tengok ada tak? Okay, ada tak siapa kat sini yang dapat bukan 10? Yes. Ada yang jawapan dia 50 Aiman Danish. Okay, so anda popular malam ni. Okay, Aiman Danish. Okay, anda dapat 50. Okay, now cerita dekat sini, okay, itu yang cikgu nak tunjukkan sebab okay, Alhamdulillah ada contoh yang dapat 50. Kenapa? Okay, 100 kuasa setengah, jawapan dia yes 10. Okay, masalah macam mana Aiman Danish boleh dapat 50 sebab cara dia tekan. Okay, ni perangai kalkulator. Dia tekan 100 kuasa 1/2. Lebih kurang macam ni lah. Okay, mari tengok. Nampak tak? Okay, lebih kurang macam tu. Okay, dia tekan macam ni. So, bila dia tekan macam ni, maka dia akan dapat 50 lah. Sebab perangai kalkulator, dia kira 100 kuasa 1. Jawapan tu baru dia perkan dengan 2. Okay, now ini salah satu contoh. Yes, betul Nur Alia, kena ada kurungan kat situ. Tapi cikgu malas nak tulis kurungan. Sebab ada cara lebih pendek. Daripada kamu letak 1/2, cikgu letak 0.5. Okay, 0.5. 100 kuasa 0.5, settle. Ataupun kamu terus punca kuasa.
100. Okay, kunci kuasa 2 100. Okay, so perangai kalkulator menyebabkan kamu kehilangan markah. Okay, kehilangan markah. Sebab apa? Kamu cara kalkulator tu bekerja, kamu tak tahu. Okay, ataupun kamu terlupa. Okay, kemudian kalkulator ni tu bukan, okay. Dia ada shortcut Okay, tu part lain. Sebenarnya kalau kamu pandai guna kalkulator ni ada shortcut menyebabkan kamu mengira dengan sangat laju. Okay. Cikgu exam 3 jam, cikgu pegang kalkulator tak sampai 20 minit. Okay. Exam 3 jam, cikgu pegang kalkulator tak sampai 20 minit. Okay, itu pengalaman cikgu lah sebab masa tu, ni pengalaman cikgu masa cikgu di universiti. Okay. Masa tu kalkulator cikgu tertinggal. Jadi cikgu terpaksa pinjam kalkulator kawan dan cikgu pun memang tak gunakan kalkulator sangat. Jadi apa cikgu buat adalah bahagian kalkulator cikgu tolak ke tepi. Dah habis semua jawab baru cikgu pinjam kalkulator daripada kawan cikgu tak sampai 20 minit lah. Mungkin dah 15 minit ke 10 minit macam tu just untuk tekan kalkulator sahaja. Okay, now seterusnya. Okay, bahagian seterusnya adalah cikgu nak cikgu nak ajar yang ni lah. Strategi ke? Tak. Cikgu nak ajar, cikgu nak share cara macam mana nak belajar matematik sebenarnya ataupun NMATS ni. Okay, cara nak belajar dia, okay, part yang seterusnya adalah kamu perlu fit, FIT, okay, FIT, fit. Okay, fit tu apa? Okay, ini adalah abbreviation ataupun akronim, cikgu tak ingat. Okay, fit. Okay, fit. Okay, nak belajar kita perlu fit. Now fit ni bukan maksudnya kamu berstamina tak. Okay, F tu bermaksud faham. Okay, kamu kena faham dulu konsep dia. Now bila kamu dah faham konsep, soalan pusing macam mana pun insya-Allah kamu boleh jawab, tak ada masalah. Okay, so siapa yang fokus dia adalah menghafal. Okay, menghafal. So tanpa kamu faham betul-betul, bila soalan dia twist, kamu akan dapat problem dekat situ. Okay, kamu akan dapat problem. Biasanya lah. Okay, now cuba fikirkan lah. Okay, tambah tu konsep dia tu macam mana? Okay, kalau tambah lah, kalau cikgu kata kalau apa yang kamu kira tu dia jadi makin banyak, maka itu adalah konsep tambah sebenarnya. So kalau dalam cerita tu kamu tak faham apa yang berlaku, so tadi cikgu kata pentingnya bahasa kan. So kalau kamu tak faham cerita tu dalam bahasa Melayu, konsep yang berlaku kat situ adalah tambah, maka kamu tak boleh lah nak jawab soalan tu. Okay, of course, kalau kamu boleh cuba ajar budak belajar 1, 2, 3, kadang-kadang belajar 6 pun ada masalah ni. Okay, konsep tambah, tolak, darab, bahagi diorang tak master ataupun diorang macam bela, macam diorang tak faham apa benda. So diorang main teka-teka je, tambah kot, tolak kot, darab kot. Okay, jadi bila soalan tu dalam bentuk cerita yang sangat panjang, apa yang berlaku adalah dia macam susah je, tak tahu. Dia main test tu, try. Okay, main gamble je. Okay. So faham. Okay, benda pertama adalah faham. Okay, sebab tu bila jumpa soalan, bila kamu tengok baca keadaan dia, apa yang berlaku, bila kamu faham keadaan tu dan kamu faham konsep. Cubaan, test. Cikgu nak check. Adakah video cikgu tersekat? Bagaimana yang lain? Okey, tadi tersekat sekejap. Cikgu tak pasti apa masalah. Okey. Nah, apabila sama balik gangguan sekejap. Okey. Apabila kamu baca soalan, nah soalan tu ada cerita dia dan kamu faham konsep yang ada dalam cerita tu, jadi kamu tahu apa nak buat. Okey, sebab kamu faham. Tapi kalau kamu tak faham, kamu akan ada masalah lah sebab kamu tak faham konsep dia. Okey, tak apa. Mari kita tengok yang seterusnya. Okey. F faham. I pula. I tu adalah ingat lah. So, jadi apa yang kamu faham, kamu kena ingat. Okay? Bila kamu ingat, barulah kamu ada T tahu guna. Bila kamu ada soalan, kamu jumpa, kamu boleh apply. Okay, application. So, nak ingat ni, benda pertama kamu kena faham dulu lah. Okay, nak ingat ni ada banyak cara. Yang paling mudah untuk matematik adalah kamu buat latihan. Nak buat latihan, okay, untuk tahu guna pun kena buat latihan juga. Okay, cikgu sapu habis, ingat dan tahu guna. Okay, so cara dia macam mana? Macam ni. Okay, nak ingat dan tahu guna, cara dia adalah buat latihan. Yang paling mudah lah. Okay, kalau kamu buat latihan tapi kamu macam start, okay, dapatkan
pertolongan daripada orang yang lebih pakar daripada kamu. Okay. Now, bila kamu buat latihan, sebenarnya ada dua. Okay, ada dua strategi. Yang pertama adalah kamu buat latihan yang sama. Okay, buat latihan yang sama ataupun bentuk yang sama. Okay, tapi latihan tu mungkin nombor dia berlainan. Okay, tapi konsep dia sama. Okay, kalau macam tu, kamu praktis untuk kamu ingat sebenarnya. Tapi, satu lagi jenis, bila kamu buat latihan adalah kamu buat latihan soalan yang pelbagai bentuk. Nah, bila buat soalan pelbagai bentuk, itu sebenarnya melatih mastery kamu dalam topik tu ataupun subjek tu. Kalau kamu buat soalan dalam topik yang sama tetapi pelbagai bentuk, maksudnya kamu nak master topik tu. Tapi kalau kamu buat latihan daripada pelbagai topik, pelbagai bentuk, itu kamu nak master subjek tu. Okey, mudah saja. So, FIT faham, ingat dengan tahu guna. Okey. Dan seterusnya, yang cikgu nak, okey, yang ni lah. Okay, biasanya pernah tak kamu bila nak jawab soalan, apa yang berlaku adalah kamu blur, tak tahu mana nak start dan sebagainya. Okey, minum air dulu. Bismillah. Okey. Nah, ini adalah strategi. Okey, benda ni sangat mahal sebenarnya ilmu ni. Okey, mahal dari segi so far tak ada orang tunjuk ajar yang macam ni lah. Okey, ini adalah guideline yang cikgu bagi. Okey. Okey, bila untuk kamu jawab mana-mana soalan. Okey, sama ada susah ataupun senang. Kalau soalan tu senang, kamu boleh skip lah step tu. Tapi kalau soalan tu susah, maka step ni insya-Allah sama. Okey, ada 5. Okey, ada 5. Yang pertama, kamu nak kena faham lah, faham. Nampak tak faham lagi kan? Okey, kamu kena faham. Kamu kena faham cerita lah. Apa soalan tu? Okey, now. Konsep dia macam ni Kamu nak kena faham cerita, apa masalah dalam soalan tu, apa yang soalan tu nak. Selalu tanya, apa yang soalan nak, apa yang soalan nak, apa yang soalan nak. Okey, konsep dia macam ni. Katakanlah kamu dekat highway memandu ataupun mungkin kamu tak ada lesen lagi, kamu penumpang lah kat belakang. Kamu mandu, tiba-tiba kamu nampak kat tepi tu kan. Okey, katakanlah cikgu tengah mandu, kamu kat belakang. Lepas tu tiba cikgu tengok kat tepi tu ada kereta berhenti. Okey, ada kereta berhenti, maka cikgu pun bagi signal ke kiri, cikgu parking tepi, pergi kat dia. Lepas tu apa cikgu buat? Okey, tak apa kak, biar saya settlekan. Cikgu pun buka bonnet dia, keluarkan peralatan dia, keluarkan spare tayar. Okay, lepas tu tukar tayar bahagian depan sebelah driver. Okay, sebelah kanan lah. Okay. Cikgu tukar, siap. Lepas tu, okey kak, saya dah siap tukar tayar. Lepas tu akak tu pun cakap, salah bukan. Lepas tu soalan cikgu adalah, kereta tu dah boleh jalan ke belum? Lepas cikgu tukar tayar tu. Okay. Jawapan dia adalah, belum tentu. Kenapa belum tentu? Sebab dia bergantung pada malah kau ada dua. Sekejap tiba-tiba kenapa? Okey. Okey. Mana tadi tiba-tiba ada gangguan? Okey, sorry. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Soalan dia, adakah kereta tu boleh jalan lepas cikgu tukar tayar? Jawapan dia adalah belum tentu. Belum tentu sebab cikgu tak tanya pun akak tu apa masalah dia. Kan? Akak tu pun cakap, "Dek, tayar akak tak ada apa-apa. Minyak akak je dah habis." Maka kereta tu tak boleh jalan lah walaupun cikgu tukar ke 4 tayar. Sebab cikgu tak faham apa masalah dia. Cikgu tak tanya. Kan? Okay, so itu yang pertama. Okay, strategi dia. Okay, bila start kamu nak jawab soalan, yang pertama kamu kena faham dulu. Okay, now. Second step, okay, adalah kita nak extract information. So, kita nak keluarkan information yang ada. Sama ada dari segi perkataan, dari segi gambar rajah, simbol, persamaan dan lain-lain. Okay, now information ni biasanya dia akan bagi, soalan akan bagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah direct. So memang dikata lah, contohnya AB panjang dia 10 meter, tak ada masalah. Okay. Ataupun dia memang tulis. Dalam gambar rajah dia tulis A, B, okay, ada line, lepas tu dia tulis 10 M, 10 meter lah. Itu direct. Masalah ni adalah pada second type, okay, iaitu hidden information. Now, hidden information ni macam mana? Information yang tersembunyi yang dia tak cakap secara direct. Dia boleh dari segi bahasa. Contohnya, kalau cikgu kata, okay, ada sebuah polygon sekata. Okay, ada sebuah polygon sekata. Okay, masalahnya adalah
Perkataan polygon sekata tu sebenarnya dia akan link dengan sangat banyak information. Contohnya berapa sisi dia, berapa sudut pedalaman, berapa sudut keluaran, paksi simetri dan lain-lain. Jadi kalau kamu tak ada all this prior information yang melibatkan dengan perkataan polygon sekata, maka akan ada information yang kamu terlepas. Dan mungkin information tu, maklumat tu kamu perlukan untuk menjawab soalan. Okay. So itu dari segi bahasa, boleh jadi dari segi simbol. Okay, contohnya simbol yang sudut serenjang tu, yang tu 90 darjah contohnya. Ataupun simbol ada dua garis, lepas tu dia ada tanda macam tu, dua garis macam ni, dia tandakan macam ni, dan itu adalah maksudnya dia sama panjang contohnya. Ataupun dia kata segi, katakanlah dia kata rhombus. Ada apa dengan rhombus? Jadi kalau kamu tahu apakah yang berkaitan dengan rhombus, maka kamu akan tahulah. Okay. Tapi kalau kamu tak tahu apakah itu rhombus ataupun maklumat yang berkaitan dengan rhombus, maka akan ada information yang mungkin kamu perlu gunakan tapi kamu tak ada information tu. So tak bolehlah nak jawab soalan. Okay. Okay. So tu second step adalah extract information. Sebab tu bahasa penting. Jadinya sebab banyak information yang disembunyikan dalam bahasa. Okay, now nombor 3, step ketiga. Okay, yang tadi yang pertama apa dia? Yang pertama nak kena faham dulu, okay, apa yang soalan nak, apa cerita dia, apa masalah dia. Nombor 2, kita nak extract info. Nombor 3 adalah kita nak buat persamaan. Okay, nak buat persamaan ni, okay, nak buat persamaan ni, apa nama dia? Okay, apabila kita nak buat persamaan ni, kita perlukan all those information yang kita ada tadi dan konsep. Dan konsep, so dua ni kita gabungkan untuk kita buat persamaan. Now, dalam AddMath setakat ini, setakatnya, hanya ada 5 jenis persamaan yang kamu kena tahu buat. Yang pertama adalah persamaan linear. Okay. Yang kedua adalah persamaan kuadratik. Yang ketiga adalah persamaan serentak. Now, serentak ada dua, sama ada dia linear ataupun kuadratik. Untuk AddMath, lebih banyak persamaan serentak bentuk kuadratik. Tapi untuk matematik moden, persamaan serentak bentuk linear. Okay. Cuma silibus baru untuk matematik moden dah persamaan serentak bentuk kuadratik kalau tak silap cikgu lah. Okay, now yang keempat adalah bentuk indeks. Dan yang kelima, okay, indeks tu yang kuasa-kuasa itulah. Yang kelima adalah logaritma. Yang logaritma ni, okay, log hanya untuk AddMath saja. Okay, matematik moden tak ada. Now, bila kamu buat persamaan, pusing-pusing-pusing, kamu takkan lari daripada 5 ni persamaan ni. InsyaAllah takkan lari. Kalau lari maksudnya mungkin cikgu tak updated. Itu saja. Okay, mesti daripada 5 ni. So, sebab tu kalau kamu perasan, okay, siapa yang ambil SPM tahun 2020 yang akan ke 2021, okay, kalau kamu perasan, topik awal form 4 adalah berkenaan, okay, of course linear tak ada. Yang pertama, kita pasal fungsi. Fungsi berkenaan dengan linear. Lepas tu, fungsi kuadratik, persamaan kuadratik. Okay, kemudian kamu belajar persamaan serentak. Okay, yang melibatkan kuadratik. Lepas tu kamu belajar indeks dan logaritma. Kalau kamu perasan lah. Okay, so siapa yang okay, lebih kurang 5 bab form 4 ni kamu tak betul-betul master ataupun kamu mahirkan, biasakan diri. So insya-Allah, okay, topik-topik yang seterusnya form 4 dan form 5 kamu akan ada masalah sebab bila kamu buat persamaan, kamu akan jumpa 5 persamaan ni. Kamu takkan lari sebenarnya. Okay. Okay. So bila kamu dah buat persamaan, dan of course bila kamu buat persamaan, persamaan tu mestilah yang boleh membantu kamu untuk menjawab soalan. Apa yang soalan nak. Okay. Next step yang keempat adalah bila dah dapat persamaan, kamu selesaikan. Now, kebanyakan student dia fokus dekat bahagian sini nak selesaikan. So ada persamaan dia cuba selesaikan. Now, jadi sebenarnya siapa yang fokus kepada yang biasanya orang kata direct question, okay, kamu buat step keempat dan step kelima saja. Sebenarnya kelima pun tak ada buat. Lebih kepada step keempat, iaitu kamu nak selesaikan persamaan je. Jadi step 1, 2 dengan 3 ni kamu dah skip. Jadi kamu tak train diri kamu untuk step 1, 2 dengan 3 ni. Kamu nak faham dulu, extract info dan buat persamaan. 3 ni sebenarnya. Okay, that's why most of student dekat sana, majority kat luar sana, cikgu tengok, okay, even student cikgu pun, dia stuck. Dia tak tahu. Bila tengok soalan, susah. Tengok soalan, susah.
sebenarnya ada step by step. Okay, kamu nak buat. Okay, so bila kamu nak selesaikan persamaan, this is mostly algebra. Okay, mostly algebra. Okay, dalam NMATS, okay, of course asas dia adalah algebra sebab memang kamu kena gunakan algebra lah berulang-ulang kali. Okay, seterusnya, okay. So bila kamu nak selesaikan kat sini, okay, sama ada, okay, satu adalah kamu perlukan algebra, nombor dua sama ada kamu menggunakan kalkulator ataupun tidak, ataupun banyak guna kalkulator ataupun tidak. Okay, dari segi kamu punya writing speed. Okay, sebab kalau kamu jenis yang tulis lambat, cikgu ada student yang macam tu maka memang lambat lah. Walaupun dia tahu tapi dia lambat. So dia ambil masa. Okay, so nak kena tengok juga, okay, sometimes bila kamu nak selesaikan ada tak shortcut ataupun teknik yang lebih laju. Sebab matematik ni, okay, selalu cikgu kata dengan student cikgu, matematik ni dia macam kita nak masuk rumah. Okay, bila nak masuk rumah, mostly orang akan kata ikut pintu, settle. Yalah, sebab dah biasa. Tapi boleh tak kalau masuk rumah ikut tingkap? Masuk rumah ikut bumbung? Masuk rumah ikut pintu belakang? Boleh. Tetapi mana yang paling senang? Okay, so matematik dia macam tu. Okay, okay, seterusnya, okay, step yang kelima dan last sekali, ini kebanyakan student sometimes kamu boleh skip, sometimes ianya adalah bijak untuk kamu tak skip. Okay, step yang kelima ni nama dia adalah semak. Yes, semak. Now, semak ni ada dua. Yang pertama, kamu tengok jawapan yang kamu dapat tu logik ataupun tidak. Contoh dia suruh kira panjang kan, tiba-tiba kamu dapat jawapan dia negatif. Logik tak? Tak logik. Ataupun tiba-tiba kira berat kamu dapat negatif 24 kilo. Tak logik. Maksudnya sama ada something wrong somewhere. Okay. Ataupun soalan tu adalah unsolvable. Tak boleh diselesaikan. Okay. Biasanya bahagian yang tak boleh diselesaikan ni yang kamu jumpa dalam maths adalah apabila kamu nak kena inverse trigo punya function. Okay. Contohnya adalah bila kamu inverse inverse sin ataupun inverse sin lebih daripada satu ataupun bila kamu moduluskan, okay, dia lebih daripada satu. Cos pun sama. Okay. Jadi bila kamu dah tengok tu, of course kamu akan dapat, bila kamu tekan calculator kamu akan dapat math error. Okay, maksudnya ada something wrong somewhere kat situ. Okay, mungkin kamu tercuai kat mana-mana. Okay, itu nombor satu dari segi semak. Logik ataupun tak logik jawapan kamu. Nombor dua adalah kita boleh check jawapan tu betul ataupun tak dengan cara kita masukkan dalam persamaan. Kalau kita dapat the nilai yang kita dah dalam persamaan tu, means that yes, betul. Okay. Nah. So kita dah habis, okay, untuk intro. Last is, okay, cikgu nak sentuh, okay. Cikgu nak tengok berapa minit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Okay, last but not least adalah seperti yang kamu sendiri tahu adalah untuk NMATS ni kamu perlukan algebra. Now, apa yang kamu perlukan adalah algebra sebelum kamu belajar NMATS. Maksudnya daripada transition form 3 naik ke form 4 adalah, okay, dari segi apa istilah dia, negatif, nombor negatif. Nombor negatif, persamaan linear. Okay, of course persamaan linear, tapi dalam persamaan linear ada bahagian pengembangan, ada bahagian pemfaktoran, okay, ada persamaan serentak yang linear lah, dan indeks dan hukum algebra. Itu transition daripada form 3 nak naik masuk form 4. Itu apa yang kamu perlukan. Tapi kalau kamu sekarang ni dah form 5, yang 5 tu, 5 jenis persamaan, okay, yang kamu kena master. Okay, yang pertama adalah persamaan linear, kuadratik, serentak, sama ada linear ataupun kuadratik. 3 adalah indeks dan last sekali adalah logaritma. So 5 ni. Kamu takkan lari daripada 5 jenis persamaan ni dalam maths. Okay, so check balik. Biasanya student apabila dia cuba jawab, kalau dia tak master 5 ni, bila dia dapat persamaan, dia nak jawab, dia akan stuck. Dan dia akan selalu stuck kalau dia tak buat something. Okay, maksud cikgu buat something tu adalah dia kena improve diri dia lah. Okay, now algebra dalam maths ni cikgu selalu suka kaitkan ataupun secara metaforanya adalah sukan polo air. Okay, cikgu suka kaitkan dengan sukan polo air. Sukan polo air ni macam ni tau. Siapa yang tak tahu,
polo air ni adalah sukan bola baling tetapi dalam kolam lah, dalam air. Okey, bola baling. Kan kalau bola baling biasanya kan lari-lari kat padang, lari-lari baling. Baling lah pakai tangan. Okey, bola baling. Tapi polo air, bola baling tapi dalam air. Okey. Jadi asas kepada polo air, sukan polo air adalah berenang. So kalau kamu tak pandai berenang ataupun tak mahir berenang, kamu nak bermain polo air, kan? Apa yang akan berlaku adalah macam ni. Kamu tangkap bola, kamu tenggelam. Okey? Boleh bayangkan, kamu tangkap bola, kamu tenggelam. Ataupun kamu berenang, okey, kamu baling bola, kamu tenggelam. So jadi macam tu lah. So bila kamu tak ada algebra, okey, dan kamu nak belajar maths, macam tu lah, kamu akan selalu tenggelam. Okey? Okay, jadi Alhamdulillah, so that is basically untuk introduction. Sebenarnya kalau dari segi intro, banyak lagi yang cikgu boleh sharekan. Tapi macam yang cikgu kata, ini cikgu pukul 12. Okay. Dan ni lebih kurang pukul 11.46. Alhamdulillah, kita dah selesai. Apa yang cikgu rasa yang cikgu perlu share?